kita memulakan pengisian kita yang kita lakukan setiap kali juga, kita ingin menjelaskan sedikit tentang latar belakang ceramah kita pada pagi ini. Nama beliau ialah Ustaz Asmui bin Syamsuddin, berasal daripada Selayang Baru Selangor. Jawatan beliau dalam PAS adalah AJK, Ahli Jawatan Kuasa Ulama PAS Selayang, dan beliau merupakan penceramah bebas. Dan insyaAllah tajuk kita pada pagi ini sangat menarik dan sangat bertepatan dengan suasana sekarang, iaitu jihad pilihan raya. Jadi sudah tentu ramai di antara kita fikir apakah peranan kita, apakah jihad sebenar dalam pilihan raya itu sendiri. Jadi tanpa melengahkan masa, akan mempersilakan Ustaz Azmi untuk memberikan pengisian. Apa dah? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyuzhirahu 'ala ad-din kullih walau kariha al-musyrikun. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa zufrina wa maulana Muhammad, imamil muttaqin wa qaidid du'atil mujahidin, wa ala alihi wa ashabihi wa tabi'in ila yaumiddin, amma ba'd. Yang dihormati lagi dikasihi saudara pimpinan majlis, sahabat-sahabat yang hadir di pagi yang mulia ini, sebenarnya dengan tajuk yang diberikan kepada saya, jihad pilihan raya. Ataupun pilihan raya itu adalah merupakan sebahagian berjihad. Allah Subhanahu wa taala berfirman, dan mudah-mudahan ianya kita dapat jadikan satu rujukan, satu panduan dalam konteks kita berjuang dan berjihad dalam negara kita Malaysia yang mengamalkan sistem demokrasi. Dan kita mempunyai kawan-kawan dan sahabat-sahabat dalam negara dan di luar negara, di mana mereka juga menggunakan cara-cara dan kaedah-kaedah peluang demokrasi yang ada. Seperti sahabat kita di Indonesia, di Mesir, Ikhwan Muslimin, di Sumi, dan berbagai-bagai lagi. Kita doa kepada saudara kita umat Islam di Indonesia yang cukup ujian yang cukup dahsyat, perpecahan umat Islam di sana, dan juga di tempat kita. Ini kita tidak boleh lari kerana realiti dan waqi' yang berlaku di akhir zaman. Yang Nabi kata umat aku akan berpecah. Tapi inilah kerja kita, inilah tugas kita dan jihad kita untuk menyatukan saudara-saudara kita umat Islam ke dalam gerakan Islam yang diiktiraf, yang diiktiraf, yang diakui oleh Allah Subhanahu wa taala, Nabi ni Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Itulah mudah-mudahan kita dalam satu saf, satu gerakan, satu kerja, satu cita-cita, li'ala'i kalimatullahi hiyal ulya, iaitulah untuk menegakkan dan meninggikan kalimah Allah Subhanahu wa taala yang tinggi ini, dan meletakkan Islam itu berada di tempat yang atas, serta meletakkan kalimah-kalimah kufur, syirik, sekular dan yang seperti dengannya, nasionalisme, pragmatisme dan macam-macam lagi, berada di tempat yang terbawah. Firman Allah Subhanahu wa taala, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun wa'dan 'alaihi haqqan fit tawrati wal injili wal qur'an wa man awfa bi ahdihi minallah fastabshiru bi bai'ikum allazi bay'atum bih wa zalika huwal fawzul 'azim. Shadaqallahu 'azim. Sesungguhnya Allah Ta'ala membeli jiwa raga orang-orang yang beriman, orang-orang yang berjuang dan berjihad menegakkan agama Allah SWT di muka bumi, sehingga mereka berada di medan peperangan, mereka membunuh ataupun mereka dibunuh, dengan dibayar syurga Allah SWT. Allah bayar dengan syurga, bukan dengan banglo, bukan dengan kereta Mercedes dan Camry,
Tapi Allah Ta'ala bayar dengan syurga. Syurga ni hebat tak hebat ni, masuk sana tak ingat dah bangi ni. Tak ingat dah apa ni, pasal orang selayang pun tak ingat dah. Tak ingat apa benda lah dalam dunia ni. Itu syurga. Kemudian Allah Ta'ala bayar dengan syurga, yang mana janji Allah SWT ini termaktub dalam kitab Taurat, Injil dan Al-Quran. Dan siapakah janji yang paling tepat dan benar selain daripada Allah Subhanahu Wa Taala kepada orang-orang yang beriman dan yakin kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Dan itulah dia kemenangan yang sangat besar. Jadi kalau kita menang Putrajaya pun itu tak besar lagi. Itu masih kita agak kecil. Maka oleh kerana itu, dalam suasana yang ada kecil pun besar, kita nak menang. Kita nak menang insya-Allah. Dengan kemenangan itu kita akan dapat menegakkan Islam dan ajaran Allah Subhanahu Wa Taala. Sepatutnya negeri dan negara-negara umat Islam yang majoritinya umat Islam, kita dah menang lama dah. Dan Islam sudah lama ditegakkan. Tetapi oleh kerana pemikiran umat Islam dan khususnya orang Melayu, sama saja Nusantara ni, di selatan Thailand bersama di Kamboja orang Melayu Islam sama-sama, Indonesia yang majoriti masyarakat dunia 360 juta, kita Malaysia 28 juta, 26 juta rakyat yang majoriti umat Islam. Sepatutnya Islam sudah berada di atas. Tetapi oleh kerana penjajah, zaman menjajah umat Islam dan khususnya kita orang Melayu, dijajah hampir 400 tahun. Macam Nabi Musa, macam Nabi Isa AS, tinggal ketika itu tidak ada Nabi dan tidak ada Rasul. Ada ulama kata 360 tahun baru Nabi kita lahir. Ada ulama kata 600 tahun baru Nabi kita lahir. Bayangkan tuan-tuan, Nabi Musa AS hanya tinggal rumah dia, pergi munajat di Bukit Tursina 40 hari 40 malam saja. Itu pun masyarakat dia habis sokong Barisan Nasional semua kan. Tinggal Nabi Musa AS, tinggal perjuangan Nabi Musa. Nabi Harun ada di situ. Nabi Harun bukan ketua JKK, Nabi dan Rasul. Bayangkan tuan-tuan betapa hebatnya tekanan, hasutan dan kerja-kerja musuh Islam. Yang mana kalau kita lihat simbolik Nabi Musa, pempunyai jihad yang menghasut, yang menyekat gerak kerja Nabi Musa AS, namanya Musa juga, Musa Samiri. Musa Samiri ini anak angkat kepada Jibril AS. Musa AS anak angkat kepada Firaun. Tapi Musa AS akhir sekali dapat menebus kehebatan ataupun ujian Allah SWT dan dapat mengembalikan orang-orang yang murtad ini kembali kepada Islam semua. Begitulah tanggungjawab kita apabila penjajah yang menjajah kita 400 tahun lagi, sehingga orang Melayu tak faham Islam. Dia rasa Islam sembahyang, puasa, zakat, haji, lepas tu mati tanam dekat kubur Islam. Itu saja. Tentang politik Islam, ekonomi Islam, pentadbiran yang berpandukan kepada Al-Quran dan As-Sunnah. Mereka tak faham. Kita tak faham. Bukan sekadar orang awam yang mengaji balik di Mesir, balik di Madinah, balik di Arab Saudi, mengaji pesantren, pondok dan sebagainya. Apabila mereka menjadi seorang da'i, seorang pendakwah, malahan mereka bekerja dalam jabatan-jabatan kerajaan. Mereka sudah lupa Islam itu sebenarnya merangkumi seluruh kehidupan yang diajar, yang dibawa oleh Nabi kita Muhammad SAW. Alhamdulillah lah sekarang nampaknya satu perkembangan yang cukup hebat. Setelah PAS berjuang dalam negara kita hampir 60 tahun, dengan izin Allah Subhanahu Wa Taala, sekarang ini nampak perubahan yang cukup positif, yang menggambarkan satu kerja kita yang diredha oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Sekarang ini alhamdulillah orang kafir pun nak Islam, orang kafir pun sokong Islam. Ini satu perkara yang mengejutkan kita dan bukan kerja kita, bukan kerja Tuan Jadi, bukan kerja Tuan Azim, bukan kerja tuan-tuan dan saya. Ini adalah kerja Allah Subhanahu Wa Taala. Inilah dia Allah Taala berfirman, ya ayyuhallazina amanu in tansurullaha yansurkum wa yusabbit aqdamakum. Wahai orang beriman, jika seandainya kamu tolong Allah, kamu bantu Allah, kamu tegakkan agama Allah SWT di muka bumi ini dengan ikhlas dan jujur kerana Allah, Allah Ta'ala akan tolong kamu dan bantu kamu. Dan Allah Ta'ala akan tetapkan sikap-sikap dan pendirian kamu. Ini adalah merupakan jihad yang ada di depan kita. Maka dalam konteks negara kita ni, kita tengok dalam surat kitab kerja yang saya baca sikit ni, Baginda SAW, perenggan yang berapa, yang keempat akhir, Baginda SAW sendiri mengisytiharkan jihad perang sebagai wajib kepada kaum muslimin terhadap golongan kufar dan kezaliman, serta harus menegakkan keadilan sejahtera. Ini kerana Islam pada masa itu mendapat tentangan musuh melalui persenjataan. Kita saudara kita umat Islam di Palestin
Kalau mereka nak hadapi pilihan raya dengan Israel kan, sampai bila pun. Oleh kerana itu saudara kita menggunakan apa saja peluang, senjata yang ada, hatta batu saja kan, lawan tank-tank, kereta kita kebal, dan itulah kata Dr. Yusuf Al-Qaradawi, apa saja yang diperlukan, yang digunakan saudara kita umat Islam di Palestin, sama ada mereka hidup ataupun mati, mereka berlawan dengan puak-puak ini dengan apa cara sekalipun, itulah merupakan jihad yang paling tinggi di sisi Allah SWT di zaman sekarang. Kalau kita sekarang ni kita mengambil kira konteks di Malaysia, jika pilihan raya menjadi kewajipan bagi memastikan kita meletakkan kemah Allah SWT di tempat yang tertinggi, maka itu merupakan jihad yang ada di zaman kita sekarang. Alhamdulillah saya ni, kalau dulu PAS saja menghadapi pilihan raya dan ikut serta pilihan raya, orang kata tidak syar'i kan, di kalangan macam-macam lah, macam-macam golongan. Pilihan raya ni Yahudi, pilihan raya ni tidak syar'i, pilihan raya ni tidak disuruh oleh Allah dan Rasul, pilihan raya ni tidak ada sunnah. Tapi sekarang alhamdulillah nampaknya suara itu semakin hilang, kerana ulama mengambil pendekatan la yatimul wajibu illa bihi bahwa wajib. Tidak sempurna yang wajib itu kalau tidak dengan sesuatu itu, maka sesuatu itu wajib. Di dalam konteks kita sekarang ni, kita tak boleh nak ganti semua kan, kerana negara kita masih lagi mengamal sistem berpilihan raya. Maka oleh kerana itu kita sedang tunggu parlimen bubar sekarang. Parlimen pula tak jadi bubar dah. Sebulan sampai berdeka baru habis dah. Yang dimakan tikus pula sekarang dah sebahagiannya. Maka oleh kerana itu bahasa Arab kata wa kullu atin kharib, setiap benda yang kita tunggu yang akan datang dia hampir, dia dekat, dia mesti sampai. Dia mesti sampai. Kita tunggulah selama mana PM kita ni nak istihar bubar parlimen. Maka oleh kerana itu pendekar Amin pun pening, bukan kita ni pening. Pendekar Amin tu, pendekar tu dia pun pening bila kaki tarikhnya akan sampai. Maka oleh kerana itu tuan-tuan, ini adalah mungkin untuk menambahkan lipat ganda kerja-kerja kita. Suara kita insya-Allah dapat pahala, surah kita dapat pahala, kempen kita dapat pahala. Apa saja yang kita kerja untuk ke arah menegakkan agama Allah SWT ini, mudah-mudahan Allah Taala kita dirikan kita dalam keadaan perjuangan jihad dan pengabdian diri kita kepada Allah Subhanahu Wa Taala. Oleh kerana itu, tawaran Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita sangat luas untuk kita bekerja dengan Allah Subhanahu Wa Taala. Memanglah ujian ni banyak, nak berebut jadi calon pun ada kan. Malahan sekarang ni anda semua pun dah boleh jadi calon dah sekarang, sebagai pensyarah ke, sebagai pelajar universiti kan. Ini tawaran yang cukup hebat. Tapi oleh kerana itu, bagi kita yang faham Islam, jadi pemimpin satu kerja yang berat, tugas yang sangat berat. Kalau ada orang lain lah dulu. Tapi kalau dah tak ada, macam mana? Terpaksa. Tapi ingat Nabi kata, wa kullukum ra'in wa kullu ra'in mas'ulun an ra'iyati. Setiap kamu pemimpin, dan setiap apa yang dipimpin akan disoal siasat dia ditanya oleh Allah Subhanahu Wa Taala di akhirat. Okey, insya-Allah wahai pemimpin gerakan Islam, kerja-kerja Islam ini dia akan sia-sia dan disia-siakan oleh Allah Subhanahu Wa Taala. Tetap mendapat ganjaran dan pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala, syarat ikhlas. Bila kita ikhlas insya-Allah. Dan yang kedua kita tengok, kalaulah kita tak jadi YB, kalau jadi YB semua pun maknanya yang bekerja. Kalau berebut jadi yang berhormat semua, jadi parlimen, jadi tuan negeri semua, siapa pula menjadi rakyat kan. Dan saya rasa lah dalam pandangan saya, kalaulah satu orang tu dia tak jadi yang berhormat pun, tak dicalonkan pun, kita tak perlu sabotaj ataupun kerja-kerja yang menyebabkan parti kita ataupun kerja-kerja kita bermasalah. Saya rasa kalau kita menang pun di Putrajaya, banyak kerja yang kita nak buat, banyak kerja dan banyak kekosongan-kekosongan yang perlu diisi. Umpamanya salah satu yang confirm, kalau PR menang umpama kan, manalah jihad kita ni menang di Putrajaya, insya-Allah kita dapat diberi oleh Allah SWT. Sekurang-kurangnya umpamanya penasihat Petronas dah kena buang lah. Masa itu tak boleh jadi kita jadi penasihat Petronas kan. Itu komponen tu kan. Umpamanya ketua polis negara, dah. Masa itu ada orang lain yang boleh ganti kan. Soalan kita kan. Tak ada masalah. Menteri wanita memang dah masa tu kan. Ramai lagi wanita dia menjadi menteri kan. Jadi banyak kerja-kerja sebenarnya. Maka oleh kerana itu, mudah-mudahan setiap kerja kita dinilai oleh Allah Subhanahu Wa Taala sebagaimana jihad yang dilaksanakan oleh Rasulullah SAW dan para sahabat radhiyallahu anhu. Kalau kita nak kira ujian kita ni tuan-tuan dan puan-puan,
kawan-kawan dan sahabat semua, kalau kita banding dengan perjuangan sahabat radhiyallahu anhum, jauh. Kita tengok Bilal bin Rabah macam mana pengorbanan dia, cukup hebat. Baru mengucap kalimah syahadat. Kita dah 30 tahun, 40 tahun ucap kalimah syahadat dah. Kalau kita dah umur 30 tahun, 20 tahun lebih. Di mana Bilal yang baru mengucap kalimah syahadat, yang baru mendekati diri kepada Rasulullah SAW. Dia sudah ditangkap, diikat kaki tangan, diheret di padang pasir. Dan mengikut riwayat, batu-batu kerikil boleh ditarik, kaki dia diikat dengan unta yang sebelah sana, sebelah sini, antara satu dengan lain, dihalau unta itu kan. Ini badan Bilal bin Rabah ni terkoyak, tercabut satu demi satu. Bayangkan tu, ingatan pun dah tak ada dah, kecuali yang diingat satu saja, Ahad. Bayangkan tuan-tuan, bagaimana hebat Sumayyah, Ammar bin Yasir, mereka digantung kepala di bawah, kakinya di atas, dibuka pakaian semua, dikelar dengan pisau, pisau jilid, disayat, mengalir darahnya ke bumi. Tak cukup dengan itu, sahabat mengadu hal kepada Nabi SAW, dan Nabi pergi tengok. Nabi tidak mampu berkata apa pun, cuma Nabi berkata, sabran ala Yasir, fa inna mau'idakumul jannah. Sabarlah wahai kaum keluarga Ammar bin Yasir, sesungguhnya seandainya kamu mati sekarang ini, Allah Ta'ala janjikan syurga. Ini tuan-tuan, syurga yang dijanjikan oleh Allah dan oleh Nabi SAW. Dan salah seorang yang syahid berkorban di kalangan umat Nabi Muhammad SAW yang pertama, iaitu keluarga Sumayyah ini, keluarga Ammar bin Yasir, dan yang muslimatnya ialah isteri kepada Sumayyah, Yasir, iaitu Sumayyah, yang begitu dahsyat digambarkan dalam sejarah. Ini menggambarkan bahawasanya potensi kita sebagai muslimat ada peluang untuk kita berjihad menegakkan agama Allah Subhanahu Wa Taala, mengikut kebolehan dan mengikut potensi yang ada kepada kita masing-masing. Maka oleh kerana itu, saya melihat jihad dalam konteks negara kita ini, dalam sistem demokrasi ini, kita hendaklah mengambil peluang dan mencari bagaimana untuk kita memikat hati manusia-manusia supaya bersama dengan kita. Betul lagi sekarang ni kita nampak ada dua parti yang besar, BN dengan PR. Jadi macam mana cara kita nak tarik manusia-manusia ini supaya mereka dapat kita yakinkan bagaimana kita dapat bawa satu perubahan yang besar daripada jahiliah kepada Islam, daripada kezaliman kepada keadilan, daripada riswah, penyelewengan, penipuan kepada yang lebih adil, lebih bijaksana dalam sistem pemerintah. Bahkan oleh kerana itu kita lihat banyak dah PAS ni, kalau kita tengok ditukar beberapa, bukan dia panggil asas, bukan dipanggil matlamat, tetapi cara dan kaedah. Macam dulu kita sebut negara Islam, kan? Sekarang kita sebut negara berkebajikan. Ini satu taktik politik sebenarnya. Benda itu benda yang sama. Dan kalau kita dapat merintah negara, insya-Allah, yang sudah tentunya bahagian agama ni, jabatan agama ni mesti kita pegang satu persatu. Itu satu peluang dakwah yang cukup hebat. Mana di situ baru start mula kita untuk merubah suasana masyarakat apabila kita ada pos. Maka oleh kerana itu, kalau tak silap saya ucapan Sayyidina Ali karamallahu wajhah, Sayyidina Ali kata, an-nasu 'ala dini muluki. Manusia dan masyarakat mengikut rentak pimpinan mereka. Mana kalau pemimpin itu baik, beriman dan bertakwa kepada Allah, zahid dan zuhud, dan menunjuk sikap yang adil, yang baik kepada semua masyarakat, maka masyarakat akan ikut gerak kerja itu pemimpin. Dan begitu juga sebaliknya, kalau seandainya pemimpin berlaku zalim, sombong, angkuh, jahat, menimbulkan harta dan kekayaan semua ni, habis semua duit, macam-macam duit disapu juga, duit lembu boleh disapu juga, duit batang balak boleh dibantai juga, duit royalty minyak boleh kebah semua kan. Dalam yang sama, masa yang sama diberjanji macam-macam. Rakyat tahu, rakyat nampak. Pasal apa rakyat pun macam tu kat sekarang? Buang anak di tong sampah, bunuh, rogol, sumbang mahram, perpecahan rumah tangga, perceraian demi perceraian, dan bermacam-macam masalah kemungkaran yang berlaku dalam masyarakat. Pasal apa benda ni berlaku? Sebab an-nasu 'ala dini mulukihim. Manusia rakyat mengikut rentak pemimpin yang di atas. Maka oleh kerana itu, berdasarkan firman Allah Subhanahu wa taala, wal takum minkum ummatun yad'una ila al-khair
wa ya'muruna bil ma'ruf wa yanhauna 'anil munkar wa ulaika humul muflihun. Hendaklah ada di kalangan kamu wahai umat Islam yang bekerja dan bergerak mengajak manusia melakukan ma'ruf, kebaikan dan kebajikan, dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran, dan golongan itulah yang mencapai kejayaan dan kemenangan. Dan firman Allah SWT yang lain, kuntum khayra ummatin ukhrijat lin-nas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kamu adalah sebaik-baik umat yang dilahirkan di tengah-tengah masyarakat manusia, yang mana kamu mengajak manusia melakukan kebaikan dan kebajikan, dan mencegah manusia daripada melakukan kemungkaran, dan kamu beriman kepada Allah SWT. Jadi katanya para ahli ulama, kemungkaran yang paling besar yang berlaku di akhir zaman ini, kata Syekh Qutb rahimahullah dalam kitabnya Ma'alim fi Thariq, iaitulah kekuasaan pemerintah yang tidak melaksanakan hukum dan syariat Allah Subhanahu wa taala, yang menyebabkan masyarakat boleh menjadi melakukan perkara-perkara syirik, khurafat dan bid'ah di tengah-tengah masyarakat yang majoriti di umat Islam. Betul kerana itu kita tengok perjuangan Syekh Qutb, perjuangan Hasan al-Banna rahimahullah, sekarang ini nampaknya sedikit demi sedikit membuahkan hasil apabila gerakan Ikhwan Muslimin dapat meraih hati rakyat Mesir, majoritinya, dan sekarang ni kita tengok ke arah Islam itu semakin hari semakin berjaya, semakin hari semakin berjaya. Oleh kerana itu di sana sini ada tentangan dan cabaran. Sebagaimana disebut oleh guru kita nak pergi Putrajaya itu bukan senang dan mudah. Jalan berliku-liku. Ini berpandukan kepada firman Allah. Allah Taala berfirman, Alif Lam Mim, ahasiban nasu ay yusraku ay yaqulu amanna wa hum la yaftanun wa laqad fatanna allazina min qablihim fala ya'lamanna Allahu allazina sadaqu wa la ya'lamanna al-kadhibin. Apakah manusia mengira dan mereka menyangka mereka akan dibiarkan berkata, kami telah beriman, kami telah Islam, kami telah berjuang, kami telah berjihad menegakkan Islam. Ya Allah, padahal kamu belum dicoba dan diuji sebagaimana umat-umat yang sebelum kamu. Mereka digoncang dengan berbagai-bagai ujian dan cabaran, fitnah dan mihnah, revolusi dalam perjuangan. Mereka dibunuh, mereka disembelih, mereka dimasuk dalam parit, macam-macam. Mereka masuk dalam kuali yang panas, mereka dibunuh dan macam-macam lagi. Ketika itu termaklumlah di sisi Allah Subhanahu wa taala orang-orang yang sebenarnya beriman, berjuang dan berjihad kepada Allah Subhanahu wa taala, dan orang-orang yang hanya sekedar berbohong dan berdusta dengan Allah Subhanahu wa taala. Kalau kan itu kita diuji macam-macam ujian. Tengok bila Najib pergi di Kelantan kan, pergi Kelantan, 7 tawaran ditawarkan. Masyarakat yang tak baca, yang tak dekat dengan Tok Guru ni, yang tak ikut perkembangan perjuangan yang dipanggil atas pagar itu kan, goyang. Dan duit boleh katakan setiap bulan ni, tahun kita ni, tahun 2012, 13 ni duit saja. Berim 1, berim 2, tambah macam berim lagi kan. Dia nak tunggu beram lah tu. Lepas tu dah beram lah lepas tu. Dia nak bagi tawaran tu, tawaran ni, janji tu, janji tu, macam-macam tuan-tuan. Maka oleh kerana itu, ialah merupakan lumrah dalam perjuangan. Maka oleh kerana itu kita diuji, kita dicoba. Kawan dan sahabat kita yang tak tahan keluar dalam parti. Mereka keluar dan mereka mendekati para pemimpin yang di sebelah sana. Tengok saya dua hari ni suara khabar sinar bekas timbalan Presiden PAS. Tengok dalam sebuah sinar ini. Di mana saya tengok dalam suara ni, berada di Gaza, sebelah Tan Sri Najib itu sebelah. Padahal dia tu masih ahli majlis syura ulama. Dia majlis ahli syura ulama. Jadi rakyat tengok kenapa ni. Ini tuan-tuan ujian cabaran. Jadi alhamdulillah para pimpinan di atas mengambil satu pendekatan. Biar tengok dan lihat saja. Tak boleh buat apa. Sebab apa? Sebab masa kita yang ada sekarang ni, kalau kita buat sesuatu kepada dia, mungkin betul-betul musuh. Mungkin betul musuh. Kalau mungkin zaman Hasan Ali baru ni, dia orang pecat macam tu, mungkin tak ada masalah sangat. Sebab dia pun ada jawatan dalam kerajaan Selangor. Jadi kalau dia biar lama, jadi masalah banyak. Jadi macam Ustaz Hasan Ali, dia orang biarlah. Biarlah macam mana? Biar tengok dan lihat. Tak ada apa tu. Apatah lagi dia sekarang sedang jawatan Presiden Kut dah kan. Oleh kerana itu ini semua adalah ujian, cabaran dalaman dan luar. Dan yang kedua, kita tengok kita dalam pakatan PR saya dua ni kan, nampaknya kita ada potensi yang sangat baik, penerimaan masyarakat kita yang sangat baik. Walaupun macam-macam isu dia buat, isu kalimah Allah lah, apa semua macam-macam, diputar-putar macam-macam kan, tapi insyaAllah
orang Islam yang faham Islam, orang Islam mengikut perkembangan politik semasa dan rakyat Malaysia mengikut perkembangan politik semasa dan mereka membuat bandingan antara PR dengan PM di segi kebaikannya, di segi kehancuran, kemusnahan dan sebagainya. Mereka insya-Allah akan memilih PR. Betul lagi saya boleh tengok bekas Perdana Menteri sendiri mengaku dia bekerja dengan kawan-kawan dan rakan-rakan dia mengeluarkan IC kepada rakyat asing hampir 1 tahun di Sabah. Dan takkan mereka duduk di Sabah saya, mungkin dia dapat berita sebahagian besar duduk di Selangor sekarang. Tempat saya Selayang Baru, apabila statement pengundi dikeluarkan dalam tempat, jadi kita pun Selayang pening tengok ada satu tempat kampung nama Selayang, kawasan Selayang ni, Ulu Selayang. Mana ada Selayang ni? Kalau Selayang Baru ada, Bandar Baru Selayang ada, Selayang Lama ada, Ulu Selayang tak ada. Kalau Ulu Yam ada kan? Ulu Selayang ni pengundi dia berapa? 3,400. Ulu Selayang. Jadi pejabat DO pun cari pening, Majlis Pembenaran Selayang pun cari pening kat mana Ulu Selayang. Dan pergi report jabat MP lagi pening, dan bawa SPR sini pergi cari tak ada. Rupanya dia kata tersalah. Tengok, dia kata tersalah, sebenarnya Ulu Yam dia kata, cuma letak Ulu Selayang. Jadi kalau kita tak buat protes, 4,000 orang, hampir 4,000 orang dia boleh. Dan yang kedua, tuan-tuan kalau pergi kat Pasar Borong tu, sebelah kat rumah saya sebenarnya, tuan-tuan boleh tengok situ, peniaga-peniaga tu ramai di kalangan orang Burma, Rohingya. Rohingya. Sahabat-sahabat cuba tanya dia sekali-sekali, kenapa mereka berniaga hebat dan lebih daripada orang tempatan. 70 hingga 80% yang asal mereka ni adalah pelarian negara ni. Sepatutnya mereka ni sebagai negara pelarian politik sebenarnya. Mereka menumpang sekejap, sepatutnya ada jangka masa mereka kena balik dan kena pindah ke tempat lain. Tapi mereka ni 7 hingga 80% sekarang ni dalam negara kita sudah menjadi warga negara Malaysia. Sekarang yang kalau kita tanya mereka ni bahasa Melayu pun tak reti. Yang dia tahu ikan sayur pasal yang tu dia jual setiap hari. Dia tak reti bahasa Melayu pun tak tahu. Mereka sudah menjadi warga negara dan boleh mengundi. Kat rumah tu saya ingat ada 14 surat daripada Ketua Selangor, Ketua UMNO Selangor, ucapan tahun baru dengan ada gambar Najib situ, ada lambar dacing situ. Orang Burma ni ditujukan kepada orang Burma yang mereka itu dah dapat warga negara semua, siap dengan sebut mengundi di kawasan sana, tempat sana, dun sana, kepada orang-orang Burma. Oleh kerana itu kalau kita tengok benda ni sebagaimana yang disebut oleh bekas PM Dr. Mahathir, betul dan benar. Dan kita dapat berita yang paling ramai di warga negara ni antaranya Indonesia dan Filipina. Itu di zaman Mahathir. Zaman sekarang kita dapat berita 1.3 juta rakyat asing menjadi warga negara. Zaman Najib juga proses dalam masa 1 tahun. 1 tahun lebih tahun. Oleh kerana itu kalau benda ini betul berlaku, maknanya jalan menuju Putrajaya ni cukup berliku-liku. Oleh kerana itu kita tak tahu apa nak jadi, terserahlah kepada masyarakat dan rakyat untuk menilai di segi kebersihan dan keadilan dalam melaksanakan pilihan raya yang ke-13 di masa yang akan datang. Namun kerja kita menang dan kalah kita serah kepada Allah SWT dan kita tetap protes. Kita tetap bantah seandainya berlaku pilihan raya yang tidak adil, yang tidak tepat, yang tidak bersih, yang ada unsur-unsur penyelewengan dan penipuan. Itu kata Mak Sabu, saya tak tahu dah masa itu mungkin rakyat akan keluar tanpa ada pimpinan. Ada mungkin berlaku macam Mesir ataupun di negara-negara luar. Kita serahlah rakyat tengok macam mana tindakan. Dan dia tetap mempertahankan kemenangan ini. Dia tak akan jatuh walaupun macam mana pun. Malahan dia bercita-cita untuk mendapat 2/3 di parlimen. Oleh kerana itu, kalau kita tengok ucapan Najib sini, dia pernah kata kita akan pertahankan Putrajaya ini sehingga titisan darah yang terakhir. Dan kita sanggup mengorbankan darah di Putrajaya. Ini dahsyat, tuan-tuan. Kalau kita segi di undang-undang kita, maknanya ucapan ini adalah ucapan hukutan ataupun ucapan ini bercanggah dan menyalahi undang-undang demokrasi, undang-undang secara aman dan sebagainya. Maka oleh kerana itu kalau dia buat salah, dia cakap bagaimana pun tidak salah.
Kalau kita buat apa pun salah. Bawa budak dalam perhimpunan pun salah. Kalau dia tak salah. Oleh kerana itu, dengan benda-benda ini berlaku, mudah-mudahan rakyat dapat menilai sejauh mana kerja-kerja jahat yang telah mereka lakukan. InsyaAllah, untuk ucapan saya kali ini, kerana kita ada relax bincang-bincang lah. Kita bincang-bincang ataupun kita soal jawab sama-sama, mudah-mudahan kita dapat mencari suatu kebaikan. Wallahualam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Siapa yang ada soalan bolehlah tanya sekarang. Tak payah tanya, dia kata online. Boleh jadi Ya, kita cari soalan je. Macam mana bacaan ini dekat di Selangor lah sekurang-kurangnya kan, performa ataupun peluang lepas pendapatan untuk daerah ini. InsyaAllah kalau kita tengok reaksi masyarakat di Selangor kan, berlaku bermacam-macam isu yang kita keluarkan, bukan kepada kerajaan di Selangor dan rakyat Selangor. Kalau kita tengok di segi sambutan rakyat dan komitmen rakyat kepada kerajaan Selangor tu, maknanya insyaAllah PR merintah lagi lah. Itu yang asal. Tapi kalau betul kemudian tu ni ada sampai 360,000 orang di Selangor ni kan, dan mereka ni tak dibersihkan, kerajaan Selangor tumbang. Sebagaimana berlaku di negeri Terengganu. Sampai 90 poin berapa yang keluar di Terengganu. Oleh kerana itu, dengan teori ini, kerajaan Selangor sekarang tumbang. Tapi seandainya kalau dapat dibersihkan dan pelaya secara profesional, maka insyaAllah, saya ingat majoriti Dewan Negeri Selangor ni bertambah. Biarkan mereka lagi. Sebab target mereka sekarang memang mereka nak kapal di Selangor. Sebab Selangor banyak duit. Dan di antara negeri yang terkaya kan, 2.5 bilion ada duit dalam di Selangor sekarang. Bersih, bayar tu, bayar ni semua kan. Cuma yang tak bayar mungkin ada 2,000 janda tu kan. Janda ni senang je, insyaAllah bagi seorang-seorang lah. InsyaAllah kita masa lagi. Kita pun payah cari pekerja luar sekarang ni kan. Dalam Islam senang je. Kahwin 2-3 selamat. Malah kita dapat tarbiyah isteri-isteri kita ni. Yang bekerja, yang tak bekerja, jagalah yang bekerja tu kan. Tak payah cari puan tu saya kan. Yang dah bekerja, bagilah allowance sikit kepada yang membantu ni. Ramai, Selangor ada 30,000 lebih janda tuan-tuan, saya pun beritahu. Dan kerajaan Selangor bayar dengan janda-janda ni hampir 200 juta. Kemudian dengan anak-anak yang baru lahir, Selangor dipanggil ada tabung apa? Tabung tawas. Wilayah Tiwas. Selangor tawas ada. Saya ada anak 4 orang anak kecil alhamdulillah. InsyaAllah ta'ala semua masuk tabung semua. Jadi umur 18 tahun nanti dia nak masuk universiti, dia sudah ada 1,800 ringgit. Dia nak masuk universiti, ada duit poket pula 1,000 lagi. PR perintah, free of charge semua. Tak bayar, tak apa semua masuk universiti kan. Dah ada 2,000 lebih. 2,000 lebih dia boleh beli kancil sebiji lah. Untuk pergi ke tempat pergi belajar kan. Jadi kemudian kita tengok belanja negeri Selangor tuan untuk rakyat. Dipanggil apa? MIS. Merakyatkan negeri Selangor ni terbukti betul. Dengan pekerja mereka dengan usia tua, usia emas, wayang meninggal dunia semua kan. Baru ni jiran saya meninggal, yang umur 80 tahun lebih. Dia rakyat Selangor. Meninggal, lepas report kematian apa seperti ini, 2 minggu tak silap saya. Dikeluarkan bantuan sebanyak 2,500. Saya tengok sendiri. Mana benda betul. Jadi kerajaan Selangor sudah bantu rakyat di sendiri, tak termasuk pegawai kerajaan. Hampir 700 juta. 700 juta. Dan saya baru tahu, budak pelajar hafiz Al-Quran. Budak pelajar Al-Quran ni, sekarang ni pun Selangor dekat 30,000 lebih. Mereka bantu ni tuan-tuan, 1 tahun 6,000 ringgit satu orang. Pelajar hafiz. Dan mereka ni apabila keluar daripada Mesir, daripada Madinah, mana-mana, kerajaan Selangor kerja-kerja untuk mereka. Oleh kerana itu, kita lihat, kalau di segi mood rakyat negeri Selangor, majoritinya
Kalau pilihan raya ni secara profesional, adil dan bersih, insya-Allah kita dapat pertahankan lagi kerajaan Islam yang adil. Wallahu a'lam. Ustaz, dalam konteks pendidikan kan, kalau saya kata pihak menang kan, confirm menang insya-Allah. Insya-Allah. Apa kalau sekolah tu kan, adakah kita buat sekolah baru macam contoh ekonomi, fokus pada ekonomi, kita fokus pada ekonomi dan melahirkan pakar ekonomi. Adakah dia macam tu ataupun macam mana? Nak minta penjelasan tentang pendidikan dari awal. Ya, kalau kita tengok pendidikan itu sekarang gagal kan. Gagal di segi mencapai matlamat. Oleh kerana itu, kalau kita lihat apa yang diucap oleh para pemimpin kita kan, maknanya mungkin ada perubahan. Mungkin ada perubahan-perubahan yang menguntungkan rakyat. Mudah-mudahan dengan izin Allah SWT kita ada pakar ekonomi semua kan, ada pakar bagian pendidikan semua. Maknanya insya-Allah bukan setakat di segi pendidikan, tapi mungkin di segi kehakiman, di segi pentadbiran semua berubah cenderung ke arah Islam. Jadi walaupun kita melahirkan seorang pakar ekonomi, tetapi pakar ekonomi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Sekarang ini pakar ekonomi saja, tapi dia tidak beriman kepada Allah Ta'ala. Dia duduk sebagai seorang pegawai bank, dia pula jadi perampok pada bank itu. Dia juga jadi pencuri kepada bank-bank Islam, tabung haji dan sebagainya. Oleh kerana itu kita nak yang pakar ekonomi yang beriman dan bertakwa kepada Allah SWT. Kita nak yang ini. Maka insya-Allah kita doa mudah-mudahan pimpinan kita ada autoriti untuk membuat perubahan yang lebih baik daripada sistem yang ada sekarang. Ustaz, tanya pengalaman Ustaz berhadapan dengan SPI, positif ke memang ada harapan? Kalau kita lihat sehari dua ni masih dalam keadaan negatif lagi. Belum positif. Positif sebelah UMNO lah. Maknanya walau macam mana pun, tapi mereka punya ingatlah, mereka juga berhati-hati, dalam keadaan berhati-hati. Sebab sekali ini kalau dia buat tak betul, maknanya sebagaimana berlaku di bidang tahrir itu akan berlaku. Dan ketika itu tidak ada pemimpin, dia akan keluar sendiri. InsyaAllah daripada Selayang 30-40 ribu insyaAllah. Kalau bagi tak tahu lah. Itu sebab lah tuan-tuan semua. Masa tu tak ada pemimpin lah. Dia macam spring ni mesin. Dia akan berlaku macam tu lah. Apabila terbukti orang Burma mengundi, Negro mengundi, apakah Arab Jadah ni? Dia macam ni kan. Maknanya datang bas-bas yang kita tak dapat tahu kan. Sebagaimana berlaku di Terengganu, berlaku di pilihan raya kecil di mana, di mana tu yang sahabat itu tadi Nasution di Lunas. Kalau pilihan raya hantu diundi tuan-tuan, masa itu apa dia, siapa nama, Nasution tak menang. Itu juga di Terengganu, orang jadi parlimen berubah. Tapi kita dapat tangkap undi-undi ini. Orang Terengganu kata ditangguh undi, tak boleh mengundi apa semua. Jadi kalau benda ni kita dapat buat dalam pilihan raya akan datang ni, itu bakal dijangka pilihan raya ni betul-betul singit. Dahsyat. Sebab apa? Sebab mereka nak menang, kita pun nak menang. Maka oleh kerana itu kita tengok dan lihatlah. Cuba kita berdoa dengan Allah SWT, mudah-mudahan berlaku secara adil, secara saksama, dan kita tidak mahu berlaku huru-hara sebagaimana berlaku di negara-negara luar. InsyaAllah dengan berkat doa kita, niat kita semua kan. Mereka pun tak nak juga berlaku macam tu kan. Tapi kita nak secara yang sahabat kita tulis di sini kan. Disebut sini kan. Yang pertama, kebebasan bersuara. Yang kedua, media masa yang bebas dan kecuali. Media masa sampai sekarang tak bebas lagi, tak kecuali lagi. Dia saja cakap 24 jam kan. Kalau amanat hadi-hadi itu setiap malam 24 jam kan. Kita bimbang. Orang yang duduk dekat Felda sana ni tak baca harokah apa semua ni kan. Kita bimbang. Orang kampung semua ni. Dan ketiga, pilihan raya secara konsisten. Yang keempat, bebas dan adil. Kita nak bebas dan adil, itu tuntutan kita dah. Yang kelima, kebebasan berorganisasi dan berpersatuan. Yang keenam, pemerintahan berasaskan majoriti. Jadi kalau ambil sistem di majoriti ni, kalau satu suara macam PR menang majoriti kan, serah macam baik. Tidak berlaku.
kemudahan keluarga. Walaupun perempuan kita cubalah. Itu maka kalau kita tengok dalam kerja para sahabat Rasulullah SAW, mereka ada dua sifat yang memungkinkan mereka itu diberi kemenangan oleh Allah SWT. Iaitulah kita kena ada di kalangan para da'i kita, pekerja kita, ruban fil lail wa fursan fil nahar. Bekerja di waktu malam. Manusia sedang tidur, kita kena bangun. Para da'i kena bangun, munajat dengan Allah, beristighfar, bertahmid, berdoa, minta dengan Allah supaya Allah Ta'ala memberi kemenangan kepada umat Islam, dan Allah Ta'ala buka pintu hati masyarakat Malaysia ni melihat PR yang akan membela mereka, dan supaya mereka melihat BN ialah yang menghancurkan. Maknanya baru ada rasa simpati terhadap perjuangan PR. Dan mereka di waktu siang mereka berjihad dan bekerja, berjuang sebagaimana kuda-kuda yang berada di medan-medan. Kita kena ada sifat-sifat itu. Oleh kerana itu kalau kita tengok para pimpinan kita, Allah Allah bisawab, mungkin adalah sebahagiannya yang bersifat ruban fil lail wa fursan. InsyaAllah mudah-mudahan ia ini menjadi role model ataupun contoh dalam perjuangan jihad di masa ini. Allah Allah. Satu ya, pendekatan PR lah dengan yang pedalaman ya, sebab pengaruh media masa besar sekarang ni. So kalau kita tengok susah lah. Kita tengok dia punya psycho tu kuat lah. Kan? Kita tengok orang balik rumah ada TV kan, kat rumah saya pun tak TV, balik tengok carut dia. Susah. So dia psycho dari segi media masa lah. Macam mana Jadi kalau kita tengok sekarang ni alhamdulillah Allah Ta'ala maha kaya kan, dunia tu jadi sempit sekarang kan. Apa yang berlaku di Amerika 2-3 minit sekarang tu boleh nampak dah kan. Jadi sekarang ni apatah lagi pelajar-pelajar, orang yang berpendidikan kan, mereka bukan hanya sekedar membaca suatu khabar yang dimiliki oleh pihak kerajaan, utusan ke apa semua. Dan utusan ni adalah merupakan satu suatu khabar penipu nombor satu dalam dunia kan. Kalau saman dia mesti kalah kan. Maka mungkin itu tengok kes Anwar Ibrahim baru ni kan, menang saman kan. Jadi setiap saman dia mesti orang yang saman tu mesti menang. Maka oleh kerana itu kita tengok media masa yang ada sekarang dengan internetnya, Facebook sekarang kan, dengan media masa yang terbuka sekarang kan. Orang yang tak ada nama pun sekarang kan, nama dia top. Siapa nama yang Wani ke? India Wani. Nama dia top. Instant leader. Sokongan dia sekarang hampir 2 juta orang. Mana dia layak dicalon tu? Wali dia dicalon tu. Orang yang tak ada nama selama ini kan. Tapi ini dan apa, siapa nama yang lawan itu kan, jatuh terus. Nak pergi pasar Morok pun tak berani kan. Listen. Jadi kalau kita tengok pergantungan kepada muslim masa ni, orang-orang yang pemikiran yang cetek saja, yang baca utusan hari-hari sangat. Orang-orang yang ada pemikiran dan pendedahan, ada minda yang lebih luas, sehingga mereka telah banyak baca muslim masa yang lain dan mereka boleh buat banding. Alhamdulillah kalau kita tengok harakah pun, keadilan ke apa semua, siasah dan sebagainya, kita dapat berita seminggu 2 minggu tak cukup soal baru, tak cukup soal khabar, tak cukup. Maknanya menunjukkan perkembangan masyarakat kita di segi membaca ni, menambah maklumat ni cukup baik. Dan yang kedua, kita tengok berapa lama lah kita buat promosi tentang perhimpunan yang kebangkitan rakyat ni kan. Bila kena mungkin mereka membaca bersedia masa daripada internet, Facebook dan bermacam-macam lagi kan, mesej dan sebagainya. Kita tak boleh jangka perhimpunan yang begitu ramai. Stadium tu sampai penuh, 80,000 orang tu kan, stadium penuh. Utusan je kata 3,500 kan. Pasal utusan ni betul-betul tak pandai kan. Kemudian di luar stadium tu saya tengoklah 5-6 kali ganda. Jadi sehingga ada satu surat khabar luar negara, dia boleh tulis itu 700,000 orang, termasuk surat khabar harakah. Dan saya yakin begitu ramai, begitu hebat. Ini benda maklumat mana mereka dapat daripada berbagai-bagai bahan bacaan. Kalau kita insya-Allah kita rasa confident dan percaya dengan Allah SWT. Mudah-mudahan sekali ini kita ada perubahan.
kepada PN, kepada PR. Itu harapan kita insya-Allah. Jadi kita kena kerja kuat lagi. Sekedar kemampuan. Fattaqullaha mastata'tum. Bertakwalah kamu kepada Allah Taala sekuat tenaga kamu. Berjihad dan berjuanglah, bekerjalah kita sekarang ni sekuat tenaga yang ada kepada kita. Dan semana maksimum profesional yang ada kepada kita. Kita kena bekerja. Dan kerja kita tu kena ingat Allah Taala insya-Allah bagi pahala. Pahala-pahala pula syurga yang akan kita terima di akhirat nanti. Sebagaimana yang saya baca tadi, innallaha ashtara minal mu'minina anfusahum wa amwalahum bi anna lahumul jannah yuqatiluna fi sabilillahi fayaqtuluna wa yuqtalun. Al-ayat. Sesungguhnya Allah Taala membeli jiwa raga orang-orang yang beriman dan yang berjuang berjihad di medan peperangan. Mereka membunuh ataupun mereka dibunuh dengan bayaran syurga Allah SWT. Kita bukan setakat berperang. Kita tak sampai lagi peringkat berperang di medan peperangan. Kita hanya mengundi saja. Tak tahulah sekarang pakai pangkah ke pakai cop ibu jari. Dulu pakai pangkah kan. Sekarang mungkin ada segi perubahan yang tu mungkin dia terima lah. Pakai macam ni ke bukan macam ni? Tak confirm lagi kan. Tapi sudah ada kursus kan. Tengoklah macam mana. Jadi kita harap insya-Allah sekali ini mudah-mudahan penipuan itu akan berlaku sikit sangat. Kalau berbanding dengan memangkah ni kan. Kalau pakai jok ibu jari ni kan ada bukti kan. Harapan kita gitu insya-Allah. Jadi saya rasa saya pun jam apa sekarang ni? 11.30. 12.30 jam 1 saya ada program lagi. InsyaAllah mudah-mudahan di lain kali kita jumpa lagi. Ada masa dan peluang. Dan mudah-mudahan Allah Ta'ala memberi bantuan dan pertolongan. La hawla wa la quwwata illa billah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Syukur jazilan kepada Ustaz atas ini telah atas penjelasan beliau di atas tajuk jihad pilihan raya. Alhamdulillah, ana harap sahabat-sahabat semua dapat mengambil peluang di atas pengisian yang diberikan kita tadi. Kepada yang abang-abang yang tambah hadir, jangan risau, rakaman telah dibuat dan insyaAllah akan dikongsi dalam Facebook tidak lama lagi insyaAllah. Dan kita teruskan lagi dengan agenda seterusnya. Dan insyaAllah sekarang kita akan tayangkan sedikit video yang disediakan oleh pihak Lajnah Kebajikan.